Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu, kata dia, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilayhi qala lahu Husain, لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال هؤلاء حرم الصدقة. قال نعم أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Zaid bin Hayyan meriwayatkan, kata Yazid bin Hayyan meriwayatkan, kata Yazid, aku bersama dengan Husain bin Sabrah dan juga Amr bin Muslim telah ziarah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ini ceritanya. Tiga orang ni, iaitu Yazid, Husain dengan Amr, mereka ni tak pernah jumpa Nabi. Maka mereka pergi ziarah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mereka ziarah ni nama dia Zaid bin Arqam. Bila sampai di rumah Zaid bin Arqam, maka kata Yazid ni kepada Zaid, kata dia, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Dia kata dekat sahabat Nabi yang nama Zaid bin Arqam ni, dia kata, hang ni Zaid, untunglah hang, kerana hang telah mendapat kebaikan yang banyak. Mereka tiga orang ni pergi rumah sahabat Nabi, mereka kata dekat sahabat Nabi ni, kamu ni beruntunglah. Pasal apa? Pasal kamu ni telah mendapat kebaikan yang banyak. Kebaikan tu ialah, yang pertama, ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kamu beruntung sebab kamu pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa ni tiga orang tak pernah tengok Nabi. Jadi depa pergi rumah seorang sahabat Zaid bin Arqam, depa kata dekat dia, kamu beruntunglah sebab kamu pernah tengok Nabi. Kami tak pernah.
Wa sami'ta hadithah. Beruntung kamu ni sebab kamu pernah dengar Nabi bercakap. Kamu bukan sahaja pernah tengok Nabi, bahkan kamu ni pernah pergi jadi anak murid Nabi. Pergi duduk depan Nabi, Nabi mengajak kamu. Beruntung kamu ni semua. Wa ghazawta ma'ah. Bahkan kamu sangat beruntung kerana kamu dan pergi turut berperang sama dengan Nabi. Bukan sahaja sempat jumpa Nabi, bukan sahaja sempat berguru dengan Nabi, bahkan kamu ni pergi berperang sama dengan Nabi SAW. Beruntung hampa ni semua. Wasallaita khalfah. Beruntung hampa ni pasal hampa pernah semayang berimamkan Nabi. Hampa semayang belakang Nabi SAW. Tuan-tuan, tengok generasi tabi'in, iaitu generasi selepas sahabat. Mereka tak sempat jumpa Nabi, tapi mereka masih lagi sempat jumpa sahabat Nabi. Walaupun mereka ni sempat jumpa sahabat Nabi, mereka rasa sangat rugi mereka ni kerana tak sempat jumpa Nabi. Maka mereka pergi jumpa sahabat Nabi ni. Mereka kata dekat sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam ni, mereka kata, kamu ni beruntung banyaklah. Pasal apa? Pasal kamu pernah tengok yang kata Nabi ni rupa parah Nabi macam mana. Kamu pernah dengar Nabi bercakap. Kamu pernah perang sama-sama dengan Nabi. Bahkan kamu pernah semayang berimamkan Nabi SAW. Kata mereka, laqad laqita ya Zaid khairan kathirah. Memanglah kamu ni Zaid, kamu ni beruntung besar. Banyaklah kebaikan yang kamu dapat. Oleh itu dia kata, hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu dia kata, cubalah kamu cerita dekat kami apa-apa yang kamu pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat kamu dulu. Habaq mai kat kami apa juga benda yang kamu pernah dengar daripada Nabi. Qala, kata Zaid bin Arqam, sahabat Nabi ni, dia kata, ya bna akhi, dia kata, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma ahdi. Dia kata, wahai anak kepada saudara aku, demi Allah, dia kata, sesungguhnya aku ni tua dah. Dia kata, tua lah sahabat Nabi. Dia kata, sesungguhnya aku ni umur tua dah. Wa qaduma ahdi, dan dah dekat dah sebenarnya janji Tuhan dekat aku. Maksudnya aku dekat nak mati dah. Umur aku tua dah dan aku dekat dah dengan janji Tuhan, iaitu janji mati. Aku tak lama dah rasanya aku nak mati. Wa nasitu ba'd allazi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana aku ni tua sangat dah, banyak dah benda yang Nabi bagi tahu aku lupa. Banyak dia kata benda-benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dulu, yang dulu aku ingat tapi lah aku dah lupa. Fama haddathtukum faqbalu. Dia kata, maka apa yang aku ingat, yang aku nak habaq ke hang, terima, jangan duk cakap banyak. Dia kata, wa ma la fala tukallifunihi. Tapi hak mana aku terlupa, hak mana aku tak teringat, jangan duk desak aku suruh ingat juga. Aku tua dah, aku tak lagak nak ingat semua. Summa qala, kemudian kata Zaid bin Arqam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima yud'a khumma baina Makkah wal Madinah. Dia kata, aku teringat sekali. Ada sekali itu kami sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai pada satu tempat. Tempat tu tempat air. Dia kata di situ bima'in, maksudnya tempat air, tempat yang ada mata air. Kami pernah sekali berjalan dengan Nabi sampai di satu tempat yang ada mata air. Tempat itu yud'a khumma. Dinamakan tempat itu dengan nama khumma. Kami berjalan sama dengan Nabi sampai satu tempat yang bernama khumma. Tempat itu ada mata air. Dia kata, baina Makkah wal Madinah. Tempat itu terletak di antara Mekah dan Madinah. Nabi SAW tiba-tiba bangkit berdiri di depan kami semua. Fahamidallah wa athna alaih. Nabi berdiri depan kami. Nabi kata, Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Itu maksud dia. Nabi dia biasa. Dia nak bercakap, dia mula macam tu. Fahamidallah, Nabi akan mula dengan Alhamdulillah. Wa athna alaih, Nabi akan memuji-muji Allah selepas itu. Lepas pada Nabi SAW kata macam tu, wa wa'adha wa zakkara
Nabi SAW bagi nasihat kepada kami dan Nabi memberi beberapa peringatan kepada kami semua. Summa qala Nabi SAW. Habis Nabi bagi peringatan yang panjang lebar, Nabi kata amma ba'. Nabi kata amma ba', maksudnya ada pun selepas daripada itu. Lepas dah Nabi nasihat macam-macam benda, lepas dah Nabi bagi peringatan macam-macam benda, Nabi berhenti sat, Nabi kata amma ba'. Nabi kata ada benda aku nak beritahu lepas daripada ni. Dan benda ni lebih penting daripada benda aku habaq tadi. Nabi kata ayyuhan nas, wahai manusia, fa innama ana bashar yushiku an ya'tiya rasulur rabbi fa ujiba. Nabi SAW kata, wahai manusia, aku ni manusia, ana bashar, aku ni manusia serupa macam kamu semua. Yushiku an ya'tiya rasulur rabbi, sudah hampir mai dekat aku utusan daripada Tuhan aku. Maksudnya malaikat maut. Nabi kata dekat sahabat dia, aku ni manusia. Sesuai sebagai seorang manusia, maka aku juga tak terlepas daripada janji berjumpa maut. Dan sudah hampir, Nabi kata yushik, maksudnya aku dapat rasa dah hampir sangat dah. Dia kata ayatiya rasulur rabbi, utusan Tuhan aku nak mai dekat aku. Maksudnya Nabi kata aku dapat rasa aku dah dekat dengan tarikh wafat aku. Fa ujiba, dan aku tak dapat elak, mau tak mau aku kena terima jemputan utusan ini. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan Nabi kata aku nak pesan dekat kamu, bila aku tak ada esok, aku ada meninggalkan kepada hampa semua dua benda berat. Thaqalain, maksudnya dua benda berat. Nabi kata awwaluhuma kitabullah. Yang pertama kitab Allah, yakni Quran. Ini benda berat. Dalam Quran pun Tuhan sebut, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Qawlan thaqila maksudnya kata-kata yang berat. Sesungguhnya kami akan campakkan kepada kamu, kami akan turunkan kepada kamu qawlan thaqila. Tuhan kata kata-kata yang berat. Maksudnya Quran itu berat. Yang pertama, berat untuk dihafaz. Maka dengan kerana itu tidak semua orang boleh hafaz Quran. Kerana beratnya Quran itu, maka tidak semua orang boleh hafaz Quran. Hanya orang pilihan Tuhan boleh hafaz Quran. Yang kedua, berat Quran ini dari segi tuntutan yang ada dalam dia. Nak laksanakan apa yang Tuhan suruh dalam Quran, lebih berat daripada menghafaz Quran. Maka Nabi SAW ketika dia ada di satu tempat yang bernama Khumma tadi dengan sahabat-sahabat ni, Nabi kata aku nak pesan kepada hampa dua benda yang berat. Bila aku mati esok, dua benda berat ni hampa kena jaga. Yang pertama, dia kata kitabullah, Quran. Fihil huda wan nur. Dalam Quran dia ada petunjuk dan dia ada cahaya. Nabi kata Quran adalah petunjuk. Mana-mana manusia yang dia pegang dengan Quran, pegang sungguh-sungguh, dia akan dapat jumpa jalan yang betul. Pasal apa? Pasal Quran itu petunjuk. Maka bila dia pegang Quran, Quran akan tunjuk dekat dia jalan yang betul. Dia tak akan sesat. Dan Quran itu juga Nabi kata wan nur. Dia ada cahaya. Mana-mana manusia yang dalam diri dia ada ayat Quran, jiwanya bercahaya. Fakhudhu bi kitabillah. Nabi kata ambillah Quran ini buat pegangan. Quran yang aku nak tinggal dekat hampa esok ni, ini benda berat. Nabi kata pegang Quran ini elok-elok dan ambil dia untuk buat pedoman hidup. Wastamsiku bih, dan hendaklah kamu pegang dia, jangan lepas sampai bila-bila. Fahatha ala kitabillah. Kemudian Nabi SAW menggalakkan sahabat-sahabat supaya berpegang sungguh-sungguh dengan Quran. Waraghaba fihi, dan cintailah Quran itu. Tuan, ini Nabi SAW pesan. Dia pesan, dia kata supaya Quran ini bukan sahaja dipegang sungguh-sungguh, bukan sahaja ditunaikan tuntutan dia, bahkan Quran ini hendaklah dicintai. Cinta ni maksud apa tuan-tuan? Cinta ni maksudnya kita tak boleh lupa lah. Orang yang kita cinta, kita tak akan lupa. Kalau kita cinta Quran, kita tak akan lupa baca Quran. Tiap-tiap hari kita akan baca Quran. Manusia kalau dia tidak baca Quran, maksudnya dia tidak cinta Quran. Kerana tidak cinta, maka dia tidak ingat. Kerana tidak ingat, dia tidak baca Quran.
Maka Nabi SAW kata, Quran ini adalah satu daripada dua benda berat. Maka Nabi pesan sangat-sangat, Quran ini hendaklah kamu pegang, hendaklah kamu amalkan, bahkan hendaklah waraghaba fihi, maka hendaklah kamu cinta Quran ini. Summa qala Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, yang kedua Nabi kata, wa ahlu baiti, dan keluarga aku. Nabi kata, aku tinggal dekat kamu semua, keluarga aku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Nabi kata, aku ingatkan kepada kamu semua supaya bertakwa kepada Allah dan sayanglah keluarga aku. Nabi pesan macam tu. Udzakkirukum. Nabi kata, aku pesan sungguh-sungguh, aku peringat hampa sungguh-sungguh. Hendaklah hampa semua ingat kepada keluarga aku dan sayang kepada keluarga aku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Nabi ulang 2 kali, aku ingatkan sungguh-sungguh kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu kasih kepada keluarga aku. Faqala lahu Husain. Husain, salah seorang daripada tabi'in yang pergi ziarah Zaid bin Arqam, sahabat Nabi tadi. Bila Zaid cerita benda ni, Husain kata kepada Zaid, wa man ahlu baitih ya Zaid? Dia kata, siapa yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi itu siapa? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Adakah isteri-isteri Nabi dianggap sebagai keluarga Nabi? Dia tanya. Qala, jawab Zaid, sahabat Nabi ini, nisa'uhu min ahli baiti. Dia kata, ya, isteri Nabi, keluarga Nabi. Satu. Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqah ba'da. Tetapi keluarga Nabi yang lebih kuat lagi ialah kaum keluarga Nabi yang haram menerima zakat. Itu lebih kuat lagi. Wa manhum, Husain kata, siapa mereka tu? Jawab Zaid bin Arqam, hum alu Ali. Mereka adalah keluarga Sayyidina Ali. Satu. Wa alu Aqil, dan keluarga kepada Aqil. Aqil ni pak penakan Nabi lah. Semua keluarga dia. Wa alu Ja'far, dan keluarga kepada Ja'far, pak penakan Nabi juga. Wa alu Abbas, dan keluarga kepada Abbas, pak penakan Nabi juga. Semua ni sepupu-sepupu Nabi, pak penakan Nabi, apa semua ni selain daripada anak Nabi dan sebagainya, semua ni adalah keluarga Nabi SAW. Qala Zaid, kata Zaid bin Arqam, haula'i hurimas sadaqah. Adakah semua mereka itu diharamkan terima zakat? Husain kata kepada Zaid. Qala, jawab Zaid, na'am, ya. Semua mereka ini haram terima zakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan tengok hadis ni. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau keluarga Nabi pun wajib kita kasihi, apatah pula Nabi SAW. Tuan-tuan tahu dalam keluarga, dalam isteri Nabi ada seorang isteri Nabi yang kena cerai. Ada seorang isteri Nabi yang kena cerai. Pasal apa? Pasal dia berlaku kurang sopan pada Nabi. Nabi kahwin dengan dia. Satu hari Nabi balik ke rumah dia. Bila Nabi sampai di rumah dia, dia tanya Nabi. Dia kata, man anta? Dia kata, hang ni siapa? Dia katakan Nabi macam tu. Nabi tu suami dia. Nabi tu Nabi. Nabi balik ke rumah dia. Dia tanya Nabi, man anta? Hang ni siapa? Nabi kata, ana Muhammad. Nabi kata, aku Muhammad. Jawab isteri ni, dia kata, ana la a'rifu Muhammad. Dia kata, aku tak kenal Muhammad mana. Dia kata lagu tu. Nabi tak kata apa kat dia. Nabi beralih, Nabi keluar. Nabi tak balik dah ke rumah dia. Nabi terus ceraikan dia. Ini berlaku kepada seorang isteri Nabi. Baru kata macam tu. Baru kata, man anta, hang siapa? Katakan Nabi macam tu. Nabi dah kata, ana Muhammad. Dia kata, ana la a'rifu Muhammad. Aku tak kenal Muhammad. Nabi beralih, pergi terus. Sepakat ulama hadis mengatakan isteri yang seorang ini tidak masuk dalam keluarga Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada beberapa hadis lain yang menyenaraikan beberapa sahabat lain yang bukan daripada keturunan darah Nabi, tetapi Nabi mengambil mereka menjadi keluarga Nabi dan mereka termasuk di dalam Ahlul Bait. Di antaranya ialah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Di antaranya anak dia Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah ni pun Nabi ambil dia jadi anak angkat Nabi. Lepas itu anak dia Usamah, Nabi ambil pula Usamah jadi anak angkat Nabi.
Bahkan Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harisah ini disebut di dalam hadis dengan satu ungkapan kata-kata. Kita pernah baca hadis ni satu masa dulu. Bila sebut nama Usamah, dia kata hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hibbu Rasulillah maksudnya buah hati, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Usamah bin Zaid, walaupun Zaid bin Harisah bukan daripada darah daging Nabi, mereka orang luar, Nabi ambil jadi anak angkat Nabi, tetapi berdasarkan kepada hadis, mereka ini dimasukkan di dalam kumpulan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga seorang sahabat yang bukan Arab terus, nama dia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, dia orang Parsi, dia bukan orang Arab. Kerana rapatnya dia dengan Nabi, dan Nabi SAW sangat sayang kepada dia, Nabi sebut. Nabi kata Salman min ahli. Nabi kata Salman keluarga aku. Maka ulama hadis memutuskan Salman Al-Farisi masuk di dalam kumpulan ahli keluarga Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok hadis-hadis yang macam ini, kita dapat menilai betapa perlunya dan betapa mestinya kita menghormati Nabi SAW. Bukan sahaja hormat membaca hadis dia, bahkan kena ada dalam diri kita, dalam hati kita sayang kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita tak jadi keluarga Nabi, Nabi terima kita jadi umat dia, sudah cukup untuk kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah.